Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnia kita dapat hadir di rumah Allah yang begini mulia dalam suatu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita pada malam ini, dan apa yang kita lakukan sekarang ini akan terhitung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai suatu amal soleh yang akan tetap memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Kita lihat keadaan umat manusia mutaakhirin ini semakin lalai daripada perintah-perintah agama, semakin meninggalkan ke belakang segala peraturan-peraturan agama. Semuanya mengejar kebendaan, mengejar pangkat kuasa, mengejar keperluan hidup, seolah-olah di sinilah tempat akhirnya dan di sinilah tempat yang menjadi matlamat kita diturunkan ke bumi ini. Allah menurunkan nenek moyang kita yang pertama, Adam alaihi salam. Nabi Adam ni nenek moyang kita lah. Tok Nyang kita, orang Gandung panggil Tok Nyang. Tok Nyang kita, Tok Nyang George Bush, Tok Nyang segala-galanya. Dialah asalnya. Tujuan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan manusia pula di bumi ini sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Maksudnya manusia yang akan memperjalankan segala kehendak-kehendak Allah melalui hukum-hukumnya yang diturunkan dalam Al-Quran dan melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali sebagai sunnah. Tujuan penciptaan manusia. Tetapi sekarang kita tengok keadaan hidup manusia sudah pun lari daripada tujuan penciptaan. Masing-masing satu saja matlamat, bukan untuk menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba dunia semata-mata. Allah bersebut di dalam Al-Quran dalam suatu ayat yang selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah, tidak aku ciptakan manusia itu melainkan supaya menjadi hamba kepada aku, termasuk golongan jin juga. Tetapi sekarang manusia menjadi hamba sesama manusia, hamba kepada pangkat, hamba kepada harta. Dalam 400 orang yang duduk dalam taman perumahan, ada sebuah surah yang 400 orang itu mengaku beragama Islam, hanya 20 orang yang datang ke surah. 20 orang yang datang tempat orang sujud kepada Allah. 20 orang saja daripada 400 keluarga yang sanggup datang sekejap, tinggalkan rumahnya, tinggalkan harta bendanya untuk duduk pada kuliah maghrib. Tetapi kita lihat, kalau panggilan itu kepada mencari harta benda, maka sampai kosong rumah pun tak apa, tinggal anak, tinggal bini. Bini ni bunuh dorang pun tak apa, suami ralik cari harta. Anaknya colek dorang pun kerana pok sibuk cari harta. Inilah keadaan umat Islam akhir zaman. Tiada lagi Islam yang tinggal melainkan pada namanya. Fi akhir zaman, Nabi kata, la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman tidak tinggal lagi daripada Islam melainkan namanya Islam saja. Perbuatannya tidak Islam, tingkah lakunya tidak Islam. Apa yang dicari bukan yang disuruh oleh Islam, namanya saja Islam. Kita tengoklah yang berkeliaran sekarang, yang tidak sujud kepada Allah dalam waktu maghrib. Kita panggil, kita tengok IC dia, Muhammad, nama Idris, nama Abdullah, nama Khatijah, nama Fatimah, nama-nama saja Islam. Tetapi perangai tidak ubah. Seperti al-Yahud wan Nasara, enggan sujud kepada Allah, sama ada di pihak atasan ataupun rakyat bawahan. Masing-masing
berpakat untuk derhaka kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam. Sama ada kecil ataupun besar, tua muda, jantan betina, masing-masing enggan lagi untuk tunduk kepada peraturan Allah. Beberapa kerat saja yang sanggup datang untuk sujud pada Allah di rumah-rumah Allah. Tak berapa orang saja yang tinggal untuk duduk pada kuliah-kuliah agama. Sedangkan dalam kes mencari harta benda, sampai jutaan umat meninggalkan Selangor, meninggalkan Johor, meninggal Pulau Pinang, meninggalkan Kota Baru, meninggalkan bumi kelahiran Sarawak untuk cari harta di Kuala Lumpur. Bukan nak cari ilmu agama. Semangat mencari harta menyebabkan manusia sanggup tinggal segala-galanya, tetapi tidak ada semangat untuk mencari agama. Walaupun datang penceramah di sebelah surau yang berdekatan dengan rumah dia, dia tidak akan dapat hadir dengan alasan berbagai-bagai. Ada yang alasannya mesyuarat, ada alasannya kerja banyak, ada alasan traffic jam, ada alasan macam-macam. Tetapi mereka tidak akan beri alasan untuk hadir datang bekerja, kerana kerja akan dibayar dengan gaji bulanan. Tetapi kerja dengan kerajaan Allah, gajinya tetap walaupun berlipat ganda, dibayar di akhirat nanti. Maka khuliqal insanu min ajal, manusia dicipta dengan sifat gaduh, sifat nak cepat. Maka kerajaan dunia menawarkan gaji bulanan, gaji mingguan, maka semua orang semangat belaka. Tapi Allah menawarkan gaji beribu kali lipat ganda, tetapi dibayar di padang mahsyar. Tak ada seorang yang nak bekerja dengan Allah. Kalau ada pun sebilangan kecil. Al-qalilu kal-adam indal ulama, sedikit itu dikira tidak adalah kalau dia nak kira tafsiran di sisi para ulama. Ada orang nak kepada akhirat, tapi sedikit. Sedikit macam tak ada. Kita tengoklah keadaan adik kakak kita, sepupu kita, anak saudara kita, adik-beradik kita. Berapa orang alim dalam ilmu agama? Ramaknya tak sampai 10 orang. Kita bilanglah adik-beradik kita, tok besang kita, ipar kita, birah kita, sepupu kita, anak sepupu, berapa orang ulama? Maknanya berapa orang yang mengorbankan harta benda mencari ilmu akhirat? Tak ada langsung. Kita bilang pula dalam keluarga kita, abang kita, kakak kita, ipar kita, duai kita, sepupu kita, dua pupu kita, bok menakang kita, berapa orang cari harta benda dunia? Semua cari dunia. Nah, sebab tu kita tengok sekarang umat Islam cukup dengan harta benda, tetapi jahil dengan ilmu akhirat. Inilah yang Allah sebut dalam Quran, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya majoriti umat manusia adalah jahil-jahil belaka tentang agama. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka alim dalam bab ilmu dunia saja. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka dalam bab ilmu akhirat, ilmu agama, mereka adalah umat yang paling jahil. Betul sungguh. Kita tengok berapa orang adik-beradik kita ustaz, berapa orang adik-beradik kita tuan guru, berapa orang saudara mara kita pangkat ulama. Tak ada. Tapi yang cari harta benda dunia, tak muat lori, tak muat kapal terbang, semuanya kejar harta benda dunia. Hak kecil, hak besar, hak cacat, hak boleh berjalan, hak berlari, hak motosikal, hak lori, hak kereta, semua matlamat yang satu, untuk dapat gaji cukup bulan. Dengan duit dapat kesenangan. Makin bersenang, makin senang, makin senang. Lupa dengan ilmu akhirat. Kita akan ditanya di dalam alam barzah nanti. Jawapan kita dengan ilmu akhirat, bukan dengan ilmu dunia. Tidak akan ditanya di dalam kubur, kubur nanti. Apa bendanya dalam ilmu akademik. Dia tak tanya dalam masalah bahasa Malaysia. Dia tak akan tanya pada masalah sains. Dalam kubur dia tak akan tanya masalah kimia, masalah yang berbagai-bagai sastra dan seumpamanya. Tetapi ilmu yang berkait dengan agama. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Ilmu ketuhanan. Wa man nabiyyuka, ilmu sirah, ilmu mengenal Rasulullah. Wa ma'tiqaduka, ilmu akidah. Barang siapa yang tak tahu ilmu akidah, maka terkebir-kebir tak dapat menjawab di alam barzah. Tetapi ilmu-ilmu yang akan ditanya di akhirat nanti, kita tidak cari. Kita sibuk anak cucu kita dengan ilmu yang sama-sama berebut segala kafir-kafir laknatullah di atas muka bumi. Kafir laknatullah berebut ilmu fizik, anak kita pun berebut juga dengan ilmu fizik, sibuk sangat. Kafir laknatullah duk sibuk ilmu bahasa Inggeris, kita pun sibuk dengan ilmu bahasa Inggeris. Kita
kita sama-sama lupa seperti kafir laknatullah. Yang tidak sedar, mereka akan ditanya tentang ilmu akidah, ilmu i'tiqad. Tak usah kata anak kita tak reti i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan di antara soalan yang ijma' ulama akan ditanya kepada kita, wa ma'tiqaduka, apa i'tiqad kamu wahai si fulan anak si fulan. Kalau kita sah akidah kita sentiasa duduk di depan ulama-ulama dalam mendengar ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu iman, maka sahihlah i'tiqad kita, maka kita akan dapat menjawab insya-Allah dengan jawapan yang terang lagi fasih. Tengok keadaan yang berlaku sekarang. Nah, masing-masing handal dengan ilmu pengetahuan dunia, tapi kalau dalam bab akhirat memang tak reti nak jawab. Memang pun nak kita alim dalam bab dunia, kita jahil dalam bab akhirat. Kenapa terjadi demikian? Kerana hati kita ini telah diracuni begitu lama bahawasanya ilmu dunia sangat penting, sehingga kita terlupakan perkara yang lebih penting, iaitulah ilmu akhirat. Kita duduk di dalam dunia, kita berasa duduk takut lagi dengan kehidupan dunia, sedangkan kita telah pun berada di dalam dunia. Kalau orang duduk dalam rumah, dia cari pula rumah tu, maknanya tak berapa betul lah kepala otak dia. Nah, ataupun maknanya dia tengok ayah ni, gua ni cari benda ayah. Kejap pergi dapur, kejap pergi ruang tamu. Siapa tak tidur lagi ayah? Ayah pun jawab, cari rumah. Anak dia jawab, ayah telang pergi kuda ke? Yang cari duduk dalam rumah, cari rumah lagi. Nah, duduk dalam rumah tak payah cari rumah dah lah. Pasal duduk dalam rumah, maka kita duduk di dalam dunia sepatut tidak bimbang lagi dengan kehidupan dunia. Yang kita bimbang dengan kehidupan di akhirat nanti, kerana akhirat kita masih belum lagi berada. Kita bimbang, Allah akan tanya kita, kamu duduk di Kuala Lumpur hari itu sekian hari bulan, kamu lihat tak kemungkaran di depan mata? Apa yang kamu buat? Adakah kamu benci kepada kemungkaran? Apa kita nak jawab? Kalau kita duduk surga, duduk masjid, padang kata tasbih, subhanallah, 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 kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kerana membiarkan bumi Kuala Lumpur penuh dengan maksiat. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran di hadapan matanya, maka wajib diubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Orang yang tidak ada kuasa wajib mengubah kemungkaran maksiat sekarang dengan mulut, dengan lidah. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau lidah pun tidak dapat bersuara, maka dengan hati kita benci kepada maksiat yang banyak sekarang ini. Wazalika adhaful iman. Benci maksiat di dalam hati adalah iman yang paling lemah. Adakah kita duduk dalam kumpulan yang ketiga dengan iman yang paling lemah? Tak boleh semua bersikap demikian. Bahkan sebahagian daripada kita mestilah menggunakan kuasa dan mulut untuk mengubah kemungkaran. Kita pasti akan ditanya. Kita duduk dalam bumi yang penuh dengan malapetaka, bumi yang penuh dengan dosa dan maksiat. Adakah kita hanya melihat saja tanpa melakukan sesuatu? Kalau kita melihat saja kemungkaran yang berlaku sekarang di dalam bumi Kuala Lumpur ini, maka doa kita tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti akan dibala bersama-sama dengan kaki-kaki maksiat, dengan kaki zina, kaki judi dan kaki arak. Walaupun kita sujud 5 kali sehari kepada Allah di dalam semayang 5 waktu, Nabi menjanjikan doa kita tetap tidak akan diterima, dan kita sama-sama akan dilingkupkan bersama golongan-golongan maksiat di luar sana. Inna Allah la yughayyiru al-amah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan umat yang tidak melakukan maksiat dengan sebab maksiat yang dilakukan pelaku-pelakunya. Memang begitu. Nabi kata kita yang tak melakukan dosa, Allah tak akan azab kita. Dengan sebab dosa yang dikerjakan oleh golongan-golongan di luar sana. Walakin iza zahara fi zahranaihim. Tetapi bila maksiat telah pun bermaharaja lela. Sekarang ni lah, betul tak? Bercambah dengan begitu banyak maksiat, betul tak? Wahum qadiruna ala an yunkiru. Kamu semua yang tak melakukan maksiat, tak melakukan dosa, mampu untuk mengubah, mampu untuk mencegah, mampu untuk menegur.
walam yungkiruh, tetapi kamu tidak mencegah pun. Kamu hanya duduk surau, padang dengan program kuliah, padang dengan program ratik, padang dengan program baca Yasin, tak bertindak untuk menghentikan segala maksiat yang berlaku. Iza fa'alu zalika, bila kamu semua berbuat demikian, kamu hanya memada dengan amal ibadat kamu, sedangkan di luar sana manusia melakukan maksiat sewenang-wenang. Kamu tidak mencegah, kamu tidak bina satu jemaah untuk menghentikan maksiat tersebut. Azaballahul khasah wal amah. Allah pasti akan menghancurkan golongan pelaku maksiat dengan kamu sekaligus yang tidak melakukan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Nampaknya itulah saat yang telah dekat bagi kita. Dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin fala yustajabu lakum. Pada ketika itu kamu tidak akan diperkenankan lagi doa. Maka sahabat-sahabat tercengang. Buana Rasulullah, kalau orang Islam tak buat dosa, hak lain buat dosa, Allah hancurkan bersama-sama. Macam mana lagu tu? Nabi kata benar, dengan sebab mereka tidak mencegah kemungkaran. Walakin yub'asu yaumal qiyamah ala qadri niyatihim. Cuma bezanya Allah bangkitkan di hari kiamat atas qadar masing-masing. Maknanya orang yang melakukan maksiat, walaupun mati dengan yang tidak melakukan maksiat, tetapi bila bangkit di padang mahsyar, barulah Allah akan asingkan pelaku maksiat suku dan orang yang tidak mengerjakan maksiat suku. Cuma tarikh mati mereka bersama, sama-sama mendapat bala ketika dalam hidup dunia. Tapi yang kita tak nak, bala sama-sama dengan pelaku maksiat. Memang benar, kalau Allah jadikan gempa bumi, tak, bukan rumah toke kasino ni yang ranak, rumah tu Imam ranak juga. Nak, bukan rumah penzina saja yang hanyut kalau banjir besar, rumah Tok Bilal pun hanyut sama. Tengok mayat-mayat yang berkelimpangan dalam bala tsunami, 250,000 mayat. Dalam mayat-mayat penjudi ada mayat Bilal, dalam mayat pemina marak ada mayat Imam. Padahal tak ada kena-mengena dengan dosa, tetapi dengan sebab mendiamkan kemungkaran, Allah hancurkan segala-galanya sekaligus. Kanak-kanak yang tidak berdosa turut sama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang cakap dalam surat khabar, oh Malaysia okey, tak ada gempa bumi. Kita tak ada gempa bumi. Malaysia bagus, tak ada gunung berapi. Malaysia bagus, tak ada taufan. Kita relax, kita jangan bimbang. Ini orang yang jahil beragama. Ini orang tak layak bercakap. Tetapi kenapa kita orang jahil bagi bercakap, orang alim tak boleh bercakap? Tengok dalam TV lah. Nak, kalau orang jahil cakap, 15 mikrofon depan. Tok guru cakap nak mengajar, kakak habis bateri mikrofon. Nak, kena molek tak bunyi terus. Tak cakap nak testing. Ni akhir zaman. Nak, jahiliah terus, 15 mikrofon. Nak, orang ni nak ambil gambar, orang ni nak ambil gambar, cakap lentang pukang sekali, fardu ain pun tak erti. Nak, ini akhir zaman. Akhir zaman. Nah, sekarang ni nak raya ni tak? Tahun ni kita bertuah 3 kali raya dah. Nah, baru ni raya puasa, lepas tu raya haji pula. Nah, raya ni tak mau baju raya, dia nak bendera raya. Nah, keluar pula kenyataan pilihan raya tak ada kena-mengena dengan akhirat. Ini satu lagi kejahilan yang sangat-sangat. Tidak ada suatu benda yang kita lakukan di atas muka bumi ini yang tidak berkait dengan akhirat. Tak usah bercakap lah, walaupun serban besar baku, walaupun kayu sugi sangkut kat telinga, walaupun pakai celok mata, walaupun mengaji Azhar, mengaji di Durban, India, semua benda tidak akan terlepas daripada dihitung balik di hari kiamat. Nampak? Apa yang kita bercakap dalam tidur saja tidak akan dihitung di hari akhirat. Kita tengah tidur, kita cerai, isteri kita talak 3. Tengah tidur, bini kita tak tidur lagi, duk main silang kata surat khabar. Kita pun kata ke bini, aku cerai lah kamu, 3 talak 3, aku nak nikah dengan Siti Nurhaliza pula. Mengigar, jatuh tak talak? Tak jatuh, pasal tengah tidur. Tengah tidur tak ambil kira. Nak, ataupun kita wasiat harta tengah tidur. Aku wasiat lah tanah aku dekat Selayang tu bagi kemus semua dah. Tak jadi apa.
Kalam orang tidur tidak diambil kira. Lain daripada itu semua akan dicatat di hadapan Allah dan dihitung satu demi satu dan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat benda yang baik, bersakuman akan dibalas kerana lihat dalam buku amal. Barang siapa yang melakukan benda jahat, walaupun sebesar semut yang sangat kecil, akan dibalas. Yarah tu makna kita akan dapat lihat, tertulis di dalam buku amalan. Bila lihat, kullu amalin yujza, tiap-tiap amal pasti akan dibalas. Nah, suatu hari Nabi sedang duduk-duduk berbual dengan para sahabat. Jadi datang seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni mana Arab Ulu lah. Nah, ataupun dia panggil Arabi. Nah, kalau bandar ni Arabiyun. Arabiyun ni Arab bandar, Arab Kuala Lumpur. Arab bandar lah. Nah, kalau Ulu ni dia panggil Badawi. Badawi ni ganah lah. Nah, jenis maknanya ganah. Nah, kasar, tak reti bahasa, dia berlaku. Nah, jadi dia mari ni Nabi tengah bercakap dengan para sahabat, tengah berbual-bual, tengah tazkirah, dia pergi masuk lain. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, bila kiamat? Memang orang tak reti. Kalau orang reti adab, masuk dalam majlis orang, dengar dah. Nah, dah saya tanya lagi, biar selesai dulu. Nabi tak layan. Nah, kemudian ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kat kiamat? Nabi tak layan. Nabi tazkirah pada para sahabat sampai habis. Habis tazkirah baru Nabi tanya, aina sa'ilani sa'ah? Mana seorang tadi tak berti bahasa ingat, tanya tentang kiamat bila? Maka kata Badawi hak bodoh ni, ha anaza ya Rasulullah, aku yang tanya tadi tentang kiamat. Nabi kata, iza duyya'atil amanah fantazirus sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka nantilah kiamat, iaitu hancur langit dan bumi. Tanya Badawi ni pula, kaifa idha'atuha? Macam mana pula amanah dipersia-siakan? Maka Nabi menjawab, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah atau kama qala. Apabila kita menyerahkan satu-satu amanah bukan kepada orang yang ahli, bukan orang yang layak, maka kita telah mengundang kehancuran alam ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita tengok banyak kes, banyak benda yang berlaku. Nah, pelantikan jawatan, kuasa, amanah dan sebagainya diserah kepada orang yang bukan ahli. Nah, jadi rosak pekerjaan. Nah, kalau orang yang pakar dalam bidang welding, buat grey, buat apa namanya pitu besi, lepas tu kita suruh buat jadi tukang tangga kayu rumah kita, tak jadi tangga kayu, pasal dia bukan tukang kayu. Nah, kalau kita suruh juga tuan rumah tu memang bengong. Nah, ataupun orang yang pakar buat kuih buah hulu, kita pun panggil dia datang ke rumah kita, kita suruh jahit lasir. Dia pakar buat buah hulu, memang khayok retang sekali lah lasir kita, pasal bukan ahli dia. Nah, maka begitulah jika pekerjaan itu besar. Kita nak serahkan jawatan sebagai wakil rakyat ke, sebagai menteri ke, sebagai raja ke, sebagai orang yang menjawat jawatan pengarah ke, kerani ke, dia mesti layak dengan tugas yang akan dipikul. Sekarang ini masing-masing tidak layak dengan tugas yang dipikul. Semata-mata dengan habuan duit yang diberi, orang pun pakat pilih belaka. Sebenarnya kita yang menyebabkan Allah melaknat kita dengan berbagai-bagai malapetaka. Kita tolak agama kita sendiri, kita tolak ulama-ulama, kita menyebelahi golongan-golongan juhalat, golongan jahil. Kita tak suka kepada orang yang melakukan keadilan, kita membanggakan orang yang melakukan kezaliman. Kita tunduk hormat kepada orang yang tinggi kuasanya, kita tidak tunduk malu kepada orang yang banyak ilmu di dalam dadanya. Maka kita sekarang telah pun dibalas lebih hebat daripada gunung berapi, daripada gempa bumi, daripada puting beliung. Mereka kena puting beliung, sekali datang puting beliung ranap rumah-rumah, 140 orang mati. Bangladesh kena banjir besar, 6,000 orang mati. Filipina kena gempa bumi, kena gunung berapi, 6,000 juga orang mati. Turki kena gempa bumi, 7,000 orang mati. Malaysia kena gempa akhlak,
Iaitu jadi rasa akhlak muda-mudi. Ratusan ribu budak-budak muda. Ada yang murtad. Ada yang tolak Islam. Ada yang kepalanya celuk rambut macam kafir Yahudi. Ada yang mendedahkan aurat macam Kristian. Ratusan ribu sekali ranap. Hancur lebur. Tak kenal kitab. Tak kenal Quran. Tak kenal Nabi. Tak kenal sunnah. Tak kenal halal dan haram. Lebih hebat daripada gempa bumi. Lebih hebat daripada puting beliung. Lebih ranap daripada segala malapetaka yang dikenakan kepada negara-negara di luar sana. Tapi kita tak sedar. Kita sebenarnya jauh daripada Allah. Nah, dalam percakapan, dalam perkataan, dalam perbuatan dan sebagainya. Nah, dulu bila siap terowong smart, masing-masing pun bercakap, oh, bila terowong ini siap, kita tidak akan melihat banjir lagi. Ini percakapan lebih bodoh daripada kambing. Kambing tak bercakap lagu tu. Nah, malapetaka, hujan dan sebagainya ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana orang boleh cakap bila terowong siap dengan harga jutaan ringgit, warga KL tidak akan melihat banjir lagi. Apa punya bodoh bercakap lagu ni? Kat mana nak letak Tuhan? Agama nak buang celah mana? Allah boleh menghancurkan alam ini sekelip mata. Ini orang jahil. Nah, bila orang jahil bercakap, jadi punah, ranah habis. Sebab tu kalau jahil duduk diam. Duduk diam nyandar kat dinding, orang tak marah. Ni pergi bercakap. Kalau duduk diam orang tak tahu. Dia ni jahil ke alim? Dia dah pergi bercakap. Lah, jahil kalau gitu. Nah, dengan sebab kita bercakap. Allah boleh hancurkan bumi kita ni. Tak usah kata Terengganu, tak usah kata Malaysia, tak usah kata Kuala Lumpur, no. Alabama, South Carolina, Mississippi, tenggelam habis. Bahan di puting beliung lebih daripada 30 jenis ribut setahun. Mari ikut Teluk Mexico. Pahalnya pergi askar mereka. Boleh lawang tak? Tak boleh lawang. Pahalnya pergi kereta kebal. Mana pergi jet yang canggih-canggih. Nak lawang puting beliung. Nak ranak habis rumah-rumah. Dan kita bukan canggih macam mereka nak cakap so. Bila tsunami datang menghancurkan, membunuh lebih ratusan ribu. Nak Malaysia pun bercakap kita ada alat baru. Dalam TV. Alat baru ini akan dapat mengesan tsunami. Masa-masa akan datang, kita akan dapat menghalang tsunami. Oh, mu siapa? Macam orang mabuk ni cakap ni. Nah, alam ni milik siapa? Ni alam yang kita bijak hak siapa? Bumi yang kita bijak milik Allah. Udara yang kita sedut milik Allah. Langit yang kita junjung milik Allah. Makanan yang ada rezeki semua daripada Allah. Umur kita kurniaan Allah. Mata, tangan, kaki semua kurniaan daripada Allah. Wajib kita hanya takut kepada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang manusia pakat lawan kerajaan Allah. Tok Imam pun lawan, ustaz pun lawan juga. Mufti ada yang lawan kerajaan langit. Kenapa terjadi demikian? Kerana satu saja masalah, wang ringgit. Orang Terengganu panggil pitih punya pasar. Nak pitih punya pasar. Mengaji Mesir sama bodoh dengan mak rempit. Bila pitih punya pasal. Nah, bila Quran ada dalam dada tak layak, kita takut kepada manusia. Betul tak? Dan sekarang puluhan ayat duduk dalam dada kita. Kenapa? Tidak hidup roh kita. Hati kita mati. Nah, hati kita mati. Hati yang hidup hanya takut kepada Allah. Wala takhsyawun nas wakhsyawni. Jangan takut kepada manusia, hanya takut kepada aku. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan sekali-kali kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Tak layaklah takut. Ni Tok Imam takut. Tok Imam takut kepada manusia, tak takut kepada Allah. Tok Bilal pun takut juga. Nah, orang yang ada pendidikan agama takut kepada manusia, tak takut kepada Allah. Apa hal? Sebab itulah jadi hancur habis akhlak muda-mudi kita. Kerana kita golongan ibu bapa sendiri pun tak berapa minat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak minat mana kita? Nah, orang pergi buat haji ke Mekah, balik haji, masih lagi menyokong kezaliman. Betul tak? Pergi buat haji, dia buat apa? Dia melontar di jamrah. Jamrah Aqabah, jamrah ula, jamrah wusta. Melontar di jamrah tu,
70 biji batu. Nah, 3 hari di Mina tu. 1 hari 3 lontarang. Masuk malam raya 1 lontarang. 70 biji batu. Maknanya melontar syaitan. Bila balik lagi aku tidak akan mengikut golongan yang mempertahankan amalan syaitan. Tapi haji sekali balik, haji itu juga yang menyokong kumpulan-kumpulan yang mempertahankan amalan syaitan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, arak, judi, berhala, tenung nasib adalah amalan syaitan. Betul tak ni? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kamu jauh daripada amalan syaitan, baru kamu mendapat kejayaan. Arak dan judi, ambil 2 dulu. Arak masih lagi menjadi sumber kepada kita, yang menguntungkan kita. Judi, Magnum Corporation, dengan maknanya genting berhad, dengan sport toto, memberi pulangan yang begitu banyak kepada pihak pemerintah. Sebab tu dipertahankan 2 ni. Allah kata fajtanibu. Manusia kata kita kena pertahan. Hak mana kita nak sebelahi? Jawab. Nak masuk belah mana? Nak masuk belah Allah? Berat aku ni. Allah kata fajtanibu. Manusia kata tak boleh tinggal kerana memberi pulangan yang baik dalam bentuk cukai. Di sini akidah kita terlempar jauh. Di sini kita tak akan dapat menjawab Allahu Rabbi bila ditanya siapa Tuhan kamu. Di sini kita tak akan dapat menjawab wama kita buka. Kita tak akan dapat menjawab Al-Quranu kitabi ataupun imami. Kerana Al-Quran telah menjelaskan 1400 tahun dulu apabila arak dan judi dan benda-benda yang haram fajtanibu, hendaklah kamu tinggal. Bukan saja kita tak minum arak, bahkan kita tidak akan menyebelahi golongan yang cari makan keuntungan dengan penghilangan arak dan judi seperti ini. Nah, mana ini golongan syaitan. Maka siapa yang masih lagi mempertahankan 2 sumber yang haram ini, itu adalah tentera-tentera syaitan. Maka kalau seorang haji yang balik daripada melontar syaitan, dia balik memberi sokongan pula kepada tentera-tentera syaitan, dia adalah haji syaitan. Betul tak? Ini kita nak jaga. Ini bukan politik ni, ini bab agama. Siapa yang tak setuju akak tangan berdiri. Nah, saya ada ayat banyak lagi. Nah, ini cara kita nak berfikir. Bukan kita bab politik. Politik 3 hari bulan 8 hari bulan 3 lagi. Nah, ni bab agama. Ini dalam surat cakap bab agama. Kita nak cakap bab muzik. Nah, bab agama. Agama ni ayat Quran lah. Quran kata syaitan. Maka golongan yang bertahankan 2 ni golongan syaitan. Sampai bila haji kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kalau belah teranu Tok Imam tak orang ni nak bersuara, Tok Imam nyak, Tok Imam. Mu Tok Imam bising-bising tak boleh elang. Kan? Nyak Tok Imam. Macam Doraemon Tok Imam. Bang. Mu seorang imam yang baca Al-Fatihah. Orang yang baca Al-Fatihah tak layak lagi nak, melainkan mereka akan memperjuangkan Al-Quran dan hadis sampai mati. Kerana dia berdoa dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku lepas aku semayang nanti jalan yang benar. Jalan mana? Jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jalan Nabi. Jalan orang yang benar. Jalan orang mati syahid, pejuang-pejuang. Jalan orang saleh. 4 golongan ini tidak akan mempertahankan arak yang judi yang sangat berluasa sekarang ini. 4 golongan ini tidak akan mengizinkan dia adakan konsert-konsert yang menyebabkan bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang begitu merugikan akhlak mereka. Nah, kita berdoa kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan aku tidak mau mengikut jalan-jalan yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat, jalan orang murka. Al-maghdubi alaihim, kata ulama tafsir al-yahud, waladdallin an-nasara.
Maknanya, aku tak mau ikut jalan Yahudi, jalan Nasara. Tetapi keluar daripada surau masjid, ikut jalan Yahudi, jalan Nasara. Nasara tak mau tudung rambut, bini kita tak mau tudung rambut. Nasara pakai nampak pusat keluar, maka bini anak kita pun nampak pusat. Sama Yahudi, sama Nasara. Tu tak sekarang. Kita semayang 5 waktu. Ayah pergi ke Mekah, anak pakai seluar ketat. Mazhab mana boleh seluar ketat anak? Anak perempuan. Mazhab mana boleh belah kain sampai nampak peti? Nabi mana? Nabi Lu. Quran mana boleh? Ke kalaupun Nabi Haji Kahar? Tak ada. Tak boleh. Nah ini kita kena jaga. Kita sibuk pergi ke Mekah. Nah, siap bang atas tangga. Allahu Akbar. Gimana tu? Pergi ke Mekah pula. Pergi pula 8 kali. 8 kali pergi ke Mekah. Anak perempuan tak pakai tudung. Tak payah pergi ke Mekah. Haji Malboro. Haji Mabrur, bila dia balik ke tanah air, anak isteri tidak akan membuka aurat lagi di khalayak ramai. Ha tu. 300 tanda nak dapat Haji Mabrur. Boleh kenal. Ingat pergi balik gitu, panggil haji. Oh, tu baru Malboro kotak keras. Faham? Ini benda-benda lagu ni kita kena fikir. Nah, ingat agama kita mari semayang 5 waktu gitu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kan nak tahu mana ayat ni? Nak buang mana? Orang beriman, mu kena jaga dirimu jangan bagi masuk neraka. Wa ahlikum, dan anak dan isteri kamu. Nah, anak dan isteri. Jiran kita tidak akan ditanya. Anak kita akan ditanya kepada kita. Nah, dua pupu kita, bini dia, perempuan pakai baju lengan pendek. Kita tak kena tanya. Tapi bini kita pakai baju lengan pendek pergi kat pasar malam, kita kena tanya. Betul tak? Dah kita nak jawab lagu mana? Dah mana bini mu pakai baju lengan pendek itu pergi pasar malam? Nak jawab ke dalam kubur lagi? Alah sekali-kala ke. Nak kata gitu. Ni katok dengan tokak tapal terbelah dua. Sebut dalam hadis, sekali katok dengan tokak muka nakir tergelang dalam bumi 70 hasta. Dicungkih balik dengan kuku naik. Dikatok balik. Tenggelam dalam bumi 70 hasta. Melolong-lolong. Siapa tak percaya hadis ni? Tak boleh, tak percaya. Kalau tak percaya, beli mozaik 2 kotak. Sebab apa beli mozaik 2 kotak? Mati tak payah buat batu nesang. Buat nesang macam Cina mampu. Pasal apa? Pasal tak percaya hadis, tak boleh tanam kubur Islam. Betul tak? Anak isteri kita juga. Nah, ni kita kata hidup dalam keadaan kemungkaran yang begitu hebat. Kita sendiri pun tidak layak mana dengan ilmu Islam. Dalil, kita sekarang jahil dengan ilmu Islam. Orang tanya kita ilmu fiqh, kita tak berhenti nak jawab. Ilmu tafsir, mata belalak terus. Tanya ilmu akidah, kita apa? Akidah apa? Dah berhenti nak jawab. Nah, orang tanya ilmu tajwid, letak pukang terus. Tak berhenti bab agama. Pasal apa kita tak berhenti? Pasal kita tidak memberi tumpuan daripada kecil hari itu. Ibu bapa kita pula jahil. Dijahilkan oleh tok nenek kita. Tok nenek kita dijahilkan oleh moyang-moyang kita. Sekarang ini alhamdulillah, Allah buka hati kita, kita rasa kesedaran ada bahawanya pentingnya ilmu-ilmu Islam. Nah, apa jadi pada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, sahabat handai kita di luar sana yang tidak mempedulikan untuk datang hadir pada kuliah-kuliah agama di surau dan masjid. Nak jadi apa? Lepas tu mati wak hari surau dah semayang-mayang surau dah. Oh, mati wak hari surau. Dah guna ni semayang jenazah dekat surau. Oh, dah buat apa? Dia ahli AJK mari sama. Tak mari. Dah ni mati, nak semayang surau. Bengong sungguh. Nak wajib ke semayang mayat di surau? Tak wajib. Yang wajib talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama adalah wajib kepada muslim laki-laki dan perempuan. Mu esko, mu timbalan esko, mu MB, mu presiden, mu josbu, mu maharaja, mu siapa saja,
bila ada orang datang mengajak agama, dia tak turun daripada plek, dah keluar daripada rumah dia, maka dia berdosa kepada Allah. Akhirnya menjadi fasik dengan sebab tidak menuntut ilmu agama. Bila jadi fasik, jadilah sekarang kebanyakan manusia yang bernama Islam hanyalah Islam pada nama saja. Tak ada benda. Nah, sebab tu macam-macam bala petaka kita. Macam-macam. Kita rasa hebat aku. Nak, aku hebat dah. AJK Surah. Sedap gamuk. Baru AJK Surah baru. Nak, berasa hebat dah. Benda kita boleh buat masyarakat. Yang semakin rosak, benda boleh buat. Tak boleh buat benda. Hebat ke mana? Nah, Allah kata wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan masyarakat kamu satu jemaah, satu golongan suruh orang buat kebajikan, ajak orang buat benda makruf dan pergi larang pula benda-benda yang mungkar di luar sana. Wa ulaika humul muflihun. Baru begitulah kamu dapat menjadi orang-orang yang mendapatkan kejayaan. Sekarang kita duduk dalam keadaan tidak berjaya kerana tidak mencegah kemungkaran. Nah, pasal kita cari kerja, benda dunia yang habuannya dengan segera. Siapa sini baca tiap-tiap dalam dia baca satu juzuk Al-Quran? Boleh bilang menjari, cakap tangan nak tengok muka. Nah, satu juzuk Al-Quran mengambil masa 20 minit. Bagi orang yang cepat. Yang laju lagi 17 minit. Tak apalah, kita lambatlah. Kita lambat. Setengah jam satu juzuk. Nah, satu juzuk setengah jam. Nah, Allah beri kepada kita 24 jam. Kerja 8 jam. Duduk atas jalan raya 3 jam. Makan 2 jam. Berak kecil 4 jam. Tidur 8 jam. Dan mana setengah jam baca ayat Quran? Kita tak boleh baca tak setengah jam? Tak ada. Pasal apa tak ada? Tidak ada bayaran. Tapi kalau ada bayaran kita baca tak? Nah, kalau Allah jadikan barang siapa yang baca Quran satu juzuk sehari, maka dia akan jatuh daripada langit wang sebanyak RM15,000 tunai. Syekh baca tak satu juzuk? Nah, tak usah RM15,000 dah, RM1,000. Siapa yang baca satu juzuk mengambil masa setengah jam sehari, maka jatuh daripada langit wang RM1,000. Syekh baca tak? Kalau 500, kalau RM30, RM30. Setengah jam, 1 jam RM60. Nampak? Orang baca lagi. Kenapa kita tak baca? Tak ada duit. Kita bukan hamba Allah, kita hamba duit. Dalilnya Allah suruh, kita tak nak. Manusia suruh, kita nak. Pasal apa? Allah tak beri duit, manusia beri duit. Maka kita bukan hamba Allah. Betul tak? Tak semangat. Kita minta kerja dengan satu syarikat. Syarikat tu kata tahniah kepada anda kerana anda diterima menjadi pegawai takbir dengan syarikat kami. Dengan apa benda ni gaji sebanyak RM6,000 dan alam termasuk segala-galanya campur jadi RM8,000 sebulan. Tetapi gaji anda walaupun RM8,000 akan dibayar di padang mahsyar nanti. Manager tu kata lagu tu, kita jawab gua ni, kerja kepala hotok mu lagu ni. Nah, siapa nak kerja? Kita kerja tak kalau bayar padang mahsyar? Dan yang kita kerja sekarang pasal bayar selalu tu semangat. Sebab tu Nabi kata barang siapa yang baca surah Al-Kahfi habuannya begini-begini, kita tak baca. Pasal tak ada duit. Nah, barang siapa yang wirid banyak ni nak dapat balasan syurga dan sebagainya, kita dah buat tak. Pasal lambat, kita nak hak segera. Nampak? Yang segera.
Tak apalah bayaran lambat. Walaupun kita duduk dalam dunia, kita kena cari habuan dunia. Tetapi jangan sampai kita terlupa habuan kita di akhirat nanti. Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama dakhala al-bahra bila safinah. Barang siapa dibawa diusung ke tanah perkuburan nanti tidak membawa bekal yang secukupnya, samalah dia seperti terjun di dalam laut dengan tidak ada life jacket. Pergi tengah laut, dasar air dalam 300 meter sudah. Kita tak ada berenang, terjun tak payah life jacket. Berani tak? Kesianlah kita tengok. Kalau mak kita main nak pergi tengah laut sekali, jalan yang kan angin, sampai tengah laut, air 300 meter dalam 1000 kaki. Kita pun tolak mak kita bagi jatuh. Kita tengok mak kita lagu mana? Dia relax ke gelepar? Tolong mampu ke halu. Pasal tak pandai berenang. Begitulah orang yang ada di alam barzah. Kita pergi hantar ke kubur, kita balik, kita tinggal dalam tu, sama macam kita buang dalam laut. Pasal apa? Dia tak ada bekal. Tak ada bekal. Kita jatuh ke alam barzah, alam yang begitu hebat, alam yang Nabi serupakan sebagai laut yang sangat dalam. Pergi hantar abang, pergi hantar mak, pergi hantar kakak, sama macam buang dalam laut dengan tidak beri perahu, beri kapal untuk dia menimbulkan diri. Sebab tu Nabi kata al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawis yantaziru da'wata ahlillah. Mayat di dalam kubur itu seperti orang yang sedang lemas meminta pertolongan, menanti-nanti doa daripada sanak saudara. Dah kalau surah tak mari, orang bang pun tak mari, kuliah pun tak tahu ke apa, semayang pun tidak, aurat pun tak tutup, maka kedarah haram pula masuk dalam kubur. Balik awal tu. Orang Terengganu panggil jengkring tu. Benda nak jawab. Marabuka? Tak boleh jawab. Waman nabiyuka? Tak nak kata apa. Siapa dia? Adik kita, anak saudara kita, kawan jabat kita, kena molek bini kita, kena molek ayah mak kita. Tak reti ke benda dalam bab agama. Sedangkan mati mesti mati. Pergi buang seorang-seorang. Ni perkuburan ni, ni perkuburan ni, semua dalam keadaan azab sengsara. Bukan kita nak kata ke orang lah, tujuan sebut supaya ada rasa ba'is, kebangkitan di dalam hati kita untuk membaiki diri kita. Itu aja. Berasa tak kena. Sebab kita kadang-kadang tak betulnya kita berasa kena dah. Kita berasa kemah dah. Kita berasa comel dah kita dengan Allah. Yang sebenarnya banyak lagi benda yang tidak kena. Tak salah. Kalau kereta kita tak rosak pun, kita pergi cek. Tak salah. Apa salahnya? Kalau kita kata pun demo tak buat lagu, tak ada masalah. Kereta kita tak rosak, kita pergi cek. Rugi tak? Tak rugi. Yang bimbang kereta rosak tak cek. Itu yang kita bimbang. Tengok keadaan di mana-mana, di Terengganu ke Kelantan ke, berebut cari makan pagi petang macam kambing. Orang bang tak mari surat. Kata ni mari surat lah, ada majlis kita buat kuliah, buat fardu ain, buat betul semayang, belajar tajwid. Tak ada masa. No way, man. Hebat dia punya bisnes. Jual planet ke jual apa? Habis tokoh korporat yang paling hebat tidak boleh menandingi Tan Sri Korung. Tan Sri Korung orang yang paling banyak harta dia. Terang. Ada korporat boleh lawan, Bill Gates tak lawan. Korung punya harta, kalau kita cari ni dekat Datuk Hussein On, kita gali jumpa mah banyak. Kita kata harta Korung ke harta Bill Gates? Harta Korung ke? Nama dia sama kita sebut. Makna dia lah bapak korporat yang paling banyak harta. Kita gali di Sabah, gali di Sarawak, gali di Filipina, gali di Terengganu, jumpa mah banyak. Harta Karung. Nama dia juga naik. Pasal dia paling banyak harta. Ke mana dia ni? Tan Sri Korung. Dalam bumi, dihimpit oleh bumi dengan sebab harta dia. Pagi dan petang dibakar di dalam api neraka. Dia orang yang paling kaya. Ni baru kelas dispeh tak musmayang, bengong semua.
Nah, baru kelas habis bor, tak mau tutup aurat. Pakai gelang pula tangan ni. Kasar pada rata RZ. Faham? Ni pakaian orang perempuan. Pakai tekuk molek-molek ada. Boleh orang lelaki pakai rata? Tak boleh. Dah tu pakai kondang. Nah, tak ada agama. Tak ada halal haram. Tak tahu ke benda. Pasal apa jadi lagu tu? Lumrah masyarakat sekarang. Sebagai balasan daripada Allah. Allah hancurkan masyarakat kita. Iza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu. Apabila Allah nak membinasakan suatu masyarakat dalam sebuah negara, Allah nak rosakkan masyarakat, fala maradda lahu. Tidak ada orang yang boleh menghalang kehendak Allah tersebut. Nah, kita kena komen, kita kena nasihat, kita sebut supaya dia terasa. Ni kena berhenti buat lagu ni, barulah dia terasa. Bila dia terasa, Allah dia rasa menyesal buat benda yang salah seperti ini. Nah, bukan kita hentam dia supaya kita nak jadi kemakin rosak, tak. Anak kita kalau kita tak marah, okey tak? Lagi teruk. Nah, anak kita buat salah, kita tak marah. Anak kita buat balik benda-benda yang hak jiran punya anak, dia curi semua sebelah punya, basikal kawan dia buat balik, kita kata bagus, bagus. Memang anak kita ada chance jadi bapak peropok. Nah, kalau kurang-kurang pun boleh second lieutenant punya lanung. Nah, mesti kita kena marah. Maka ulama' kerjanya mesti marah kepada masyarakat. Dengan pukulan, dengan hentaman, supaya masyarakat terdidik menjadi baik. Nah, ni bila ulama' sebut keras ke, oh dia ni, wah ni keras sangat. Nah, tak boleh kata lagu tu, kena kata lagu ni. Dah mu pandai sangat, mu mengajar. Nah, dah awak pandai sangat, awak nak ajar ulama', awak mengajar satu malam. Oh, saya tak pandai. Dah banyak komplain. Nah, jangan jadi macam orang tengok bola. Orang tengok bola dia boleh komplain. Nah, dia tengok bola Piala Dunia, tengok dalam TV Brazil lawan dengan Portugal. Nah, Ronaldo bawa bola, dia boleh hajar pula. Woi, belakang tu hantar. Dia tendang bola belum tentu kena. Dia boleh hajar. Kawan tu 18 juta harga seorang. Nah, dia hajar balik. Gini tak? Lepas tu dengar, betul-betul dengar. Tak rugi. Kalau kesalah tu kita tak buat, tak rugi. Nah, tak rugi. Tak letih pun kita. Yang letih saya nak cari je, surah je. Sejam duduk tengah jalan. Nak, mana surah pun tak tahu. Nah, kita letih aja. Perbetulkan kembali. Jangan diri kita saja anak-anak. Kalau dulu anak kita tak berminat dengan agama, kita bawa. Nah, tak mesti mendapat kejayaan, tetapi kerja yang ditanya. Allah tak tanya kenapa kamu tak jadi ustaz. Tak. Allah akan tanya kenapa kamu tak pergi dengar perkara agama. Kita pergi dengar, tak pandai, tak ada masalah. Kita belajar je. Nah, ada orang belajar Quran sampai 6 tahun, bismillah aja. 6 tahun, tak cakap dah tok guru ajar dia mula-mula tu mati terus. Mati pasal terkejut ke dia. Faham tak? Kerah punya lidah. Orang kata bismillah, bismillah. Jadi gitu tak mau. Nah, tak ada salah. Allah tak tanya kenapa tak pandai. Allah tanya kenapa tak pergi. Nah. Lepas tu kita sungguh-sungguh dalam perkara agama. Jangan berasa hebat. Tak ada hebat kita. Nah. Jangan, kita hebat, ni tak hebat dalam bab agama. Jangan. Nah, gunakan agama untuk mendidik masyarakat. Nah, dan kita ingat, segala perjalanan kita tidak terlepas daripada hukum syarak. Semua benda-benda adalah besar belaka di sisi Allah. Walaupun di sisi kita benda ni kita anggap remeh-temeh. Nah, tapi dua saja yang akan bersama kita, Allah dan Rasul. Tok guru kita tidak akan bersama kita di padang mahsyar nanti. Maulana ke, syekh ke, apa ke, tak ada. Yang akan tolong kita Nabi Muhammad SAW. Raja ke, esko ke, menteri besar ke, masing-masing nafsi-nafsi belaka. Sebut dalam hadis, bila manusia tunggang langgang di padang mahsyar, dipijak oleh orang ramai,
Minta tolong Nabi Nuh. Nabi Nuh kata nafsi, diri aku hari ni. Minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa kata nafsi, diri aku hari ni. Habis Nabi-Nabi orang minta tolong. Nabi tak boleh tolong. Dah Nabi tak boleh tolong. Maulana, Syekh, Tuan Guru, Ustaz lagi tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang akan menjawab, ummati ummati salimha. Umatku, selamatkanlah umatku. Betul tak? Bila hanya Nabi Muhammad SAW yang akan dapat menolong kita pada hari kiamat, maka sekarang ini kita kena kasih sayang pada Nabi Muhammad lebih daripada diri kita, harta benda kita, kenderaan kita, jawatan kita, anak bini kita. Baru betul. Sekarang ni apa yang Nabi Muhammad suruh, kita tak tunang. Yang manusia suruh, kita tunang. Yang bercanggah dengan Nabi Muhammad, kita buat. Yang Nabi Muhammad suruh buat, kita tak layan. Ada yang perli Nabi. Oh, kalau macam ni leceh lah, main ikut Nabi semua. Teruklah main ni, kena ikut Nabi. Mu sikit-sikit hadis Nabi, sikit-sikit hadis Nabi. Jadi dia marah orang baca hadis. Kalau kita baca ayat Quran, dia pun marah. Mu tak ada lain, ayat Quran saja, tak ada lain ke? Dan nak baca ayat benda ni, ayat surat apa? Nah, tapi mengaku Islam. Dia dah. La yabqa minal Islam illa rasmuh. Tiada tinggal daripada Islam, melainkan nama saja. Nama para Nabi tapi tak reti pun hukum hakam dalam Islam. Nah, tanya rukun semayang ada berapa? 5 perkara rukun semayang. Nah, apa benda? Rokok, sujud, tidur. Nah, rukun semayang ada berapa? 13. Kalau hak 5 rukun apa? Rukun Islam. 6. 14. Jalak gemilang. Ada lagi rukun syahadah. 4 perkara. Benda-benda lagu ni kita belajar, bukan budak-budak ni belajar ni, untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekarang ni tengok, haram pun ambil juga. Kita nak ikut Nabi, nak ikut sunnah, cakap hak sunnah, cakap hak Nabi, cakap hak Rasulullah, cakap hak ulama, tapi kita tak faham benda halal haram. Nak ikut sunnah tetapi melakukan pinjaman secara riba. Nak ikut sunnah tetapi buat pekerjaan yang haram di sisi syarak. Tak jadi lah tu. Nak ikut kena belajar dulu. Apa benda yang haramnya? Apa benda yang bolehnya? Baru betul. Macam kita sekarang, kalau kita tanya umat Islam sekarang hak ramai, awak mazhab Syafi'i ke? Syafi'i je. Semua mazhab Syafi'i. Dah ni rambut boleh celup kuning macam anak beruk ni. Mazhab Syafi'i ke apa? Boleh dedah rambut pula, sebelah kuning, sebelah putih macam anak tupai, jatuh dalam lokang. Mazhab Syafi'i juga. Ini masalah. Hanya sebutan saja mazhab Syafi'i. Tetapi apa yang ditunjukkan tidak ada kena-mengena dengan ulama. Mengaku saja sebagai umat Nabi, tapi kelakuan sama macam umat Yahudi dan Nasara. Dari segi pakaian, tak mau ikut Nabi, ikut cara Yahudi Nasara. Dari segi percakapan, tak suka percakapan cara Nabi bercakap, ikut Yahudi Nasara. Dari segi akhlak, Yahudi Nasara. Habis pakai ikut Yahudi Nasara. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda, latattabi'unna sunana man qablakum, shibra fa shibra, zira'a wa zira'a. Kamu akan mengikut jejak langkah umat sebelum kamu, satu hasta demi sehasta, satu jengkal demi satu jengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga kalau umat yang kamu ikut itu masuk dalam lubang biawak pun, kamu akan ikut pada masa itu. Sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, maksudnya kami akan ikut Yahudi Nasara? Nabi bertanya, faman, siapa lagi kalau tidak Yahudi Nasara? Sekarang terbukti di hadapan kita, orang Melayu, orang Islam ikut pesen Yahudi, pesen Nasara. Pakai seluar nampak pusat budak puang. Cawak seluar 3 inci jawab.
Baju adik akan. Nampak perut. Depan pertama kompleks nak turun tadi. Ha, nampak perut. Dah kita tengok tak tengok rugi. Tu mazhab mana? Quran mana boleh? Quran sesat tu. Mazhab sesat. Nah, pasal apa? Pasal tak ikut peraturan. Tak ikut peraturan. Ada orang kata itu kebebasan. Bebasan apa? Kita mana boleh bebas? Kita ni hamba Allah. Duduk pada tanah milik Allah. Kalau kita nak bebas, kita kena berpakat. Grup-grup kita beli bumi suku. Kita beli bumi lain. Baru kita merdeka duduk situ. Pakat telanjang belaka. Pakat minum arak belaka. Pakat main kasino belaka. Betul tak? Tapi bumi ni milik Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta langit dan bumi. Bumi ni milik Allah. Mana Allah tuan tanah. Bila tuan tanah, kita kena hormat tuan tanah. Betul tak? Tuan punya rumah ni Allah. Kita pergi rumah orang. Nah, kita kena hormat peraturan tuan rumah tu. Tak percaya, memang mesti kita percaya. Mana-mana rumah yang kita pergi, wajib hormat peraturan tuan rumah tu. Tak percaya, kita masuk dengan kasut-kasut. Pergi esok test sekali. Masuk dengan kasut-kasut, masuk dalam rumah. Tuan rumah kata, kasut kena letak luar. Kita cakap, ikut suka aku lah, bukan pitimu beli kasut ni. Tuan rumah suka tak kata gitu? Tuan rumah kata, bangang ni, orang ni mari mana ni? Nak, mana jadi gila ni? Nah, lepas tu tuan rumah pun duduk sini, mana aku mau duduk sini? Aku nak masuk dalam bilik. Boleh? Tuan rumah tak boleh masuk. Nak masuk juga. Akhirnya tuan rumah kata pergi balik. Atau telefon polis ambil. Bolan apa buat lari. Memang tak betul dah otak ni. Kita ni tak betul otak ni. Duduk pada bumi Allah, tak mau ikut peraturan Allah. Allah kata dalam Quran, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Orang perempuan mesti meletakkan jilbab di atas kepala-kepala mereka, menudung rambut mereka dan tekak-tekak leher mereka. Kita jawab, ini kebebasan. Kok suka aku? Hodoh, sedap jawab. Kok suka mung? Bumi siapa ni hak tok mung? Hak mak saudara mung beli dengan mak diri mung pakat. Hak milik Allah kan? Mana boleh ikut suka gitu? Allah tuan punya tanah. Dia kata tak boleh, kena pakai tudung. Pakai tudung lah. Nah, tak kira siapa-siapa pun. Bini agung pakai tudung. Betul tak? Hak paling top sekali. Tak ada bini agung. Dan dengan bini office boy mana besar? Dengan bini korporal. Dengan bini Tok Bila. Nah, bini yang dia pertuan agung pakai tudung. Nah, kita bini office boy tak mau pakai tudung. Panggang orang Melayu ni. Nah, tak kira siapa-siapa. Hukum peraturan mesti kena kepada siapa yang menumpang pada bumi Allah. Mung seorang officer, mung profesor, mung kontraktor atau konduktor, tak ada kira. Siapa yang tak ikut Al-Quran dan hadis, dia telah sesat sebagai sesat yang sangat jauh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa tak ikut ajaran Quran, tak ikut ajaran sunnah, maka dia telah sesat akan sebagai sesat yang sungguh nyata. Tak kira siapa-siapa. Nah, ini peraturan dia kena lagu tu. Dia mandatory, dia veto. Allah dan Rasul mandatory. Tidak ada runding-runding. Bila dalam Quran kata, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan dan laki-laki yang belum berkahwin melakukan maksiat zina, hendaklah kamu pemerintah menghukumkan mereka 100 pukulan. Allah sebut mi'ata jaldah. Kalau orang ada ilmu tafsir, dia belajar kaedah ilmu tafsir, dia reti tafsiran para sahabat, dia dekat dengan sunnah Nabi, dia tahu bila Tuhan sebut nombor mi'ata jaldah, maka haram dilakukan 99 kali, haram dilakukan 101 kali. Tiap-tiap Tuhan sebut dengan nombornya sekali, maka tidak ada lagi rundingan sama sekali. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumkan orang berzina, laki-laki perempuan bujang dengan 100 pukulan,
Mereka golongan-golongan yang zalim. Tak kira mu raja ataupun siapa pun, inna a'tadna lizalimi nara ahata bihim suradiquha. Kami telah sediakan bagi raja-raja, bagi presiden, bagi menteri, bagi orang yang berkuasa di dalam dunia, sejak pada Adam sampai kepada kiamat, tidak melaksanakan peraturan enakmen jenayah sebagaimana yang turun di dalam Al-Quran. Tak kira mu siapa sekalipun, mereka kami sediakan golongan-golongan ini api neraka di dalam azab yang berkekalan. Atas kami letak api, bawah, kiri kanan, depan dan belakang. Tak ada kira siapa-siapa. Itu golongan yang meninggalkan hukum Allah di dalam perlembagaan dan akta jenayah. Dan kita sebagai orang kampung, sebagai Tok Imam Tok Bilal, tak bersalah tak? Kamu bersalah juga kalau kita cenderung menyebelahi golongan-golongan yang tak mahu mempraktikkan hukum seperti ini di dalam negara. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung mana hati berasa betul golongan yang tak mahu melaksanakan hukum Allah tersebut, pasti kamu akan dibakar di dalam api neraka. Mu haji ke, hangus dalam api neraka. Mu ustaz ke, Allah celah dalam api neraka. Pak saudara Nabi, bapa saudara Nabi Abu Talib yang sangat Nabi kasih, duduk di dalam api neraka Allah. Dan kita kena dia darah dengan Nabi. Ada kena tak? Tak ada kena-mengena. Dengan lanung ada dulu sakut paut. Dengan Nabi jauh kita. Sedangkan orang yang Nabi kasih pak saudara dia tak mau ikut Al-Quran, letak di dalam api neraka. Dah kalau sekadar orang Melayu tak mau ikut pula Al-Quran, diletakkan dalam api neraka. Sebab tu balik kita kepada Islam sebelum terlambat. Masing-masing kena balik. Raja kena balik pada Islam, menteri kena balik, kita rakyat jelata kena balik. Semua orang mesti balik. Kafir laknatullah, Yahudi, Kristian, Komunis, Zionis, semua kena balik ke jalan Allah. Kalau sempat, kalau tak sempat, mati dalam keadaan tidak menyerah diri kepada Allah, mati sesat. Tidak ada lagi pilihan, melainkan kita kena mati dalam keadaan surrender kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, takut hanya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu muslimun. Muslimun bukan mati sebagai nama Abdullah. Muslimun bukan makna mati dengan nama Zainab, bukan makna mati dengan nama Arifin. Mati muslimun makna mati dalam keadaan tunduk pada kerajaan Allah. Muslim makna tak lawang, Muslim makna menerima, Muslim makna menyerah kalah kepada kebenaran ajaran Allah. Sekarang ini orang menolak hukum Allah, orang mempertikaikan Al-Quran kitab Allah, orang buang sunnah Nabi di belakang dalam longkang teruh kerana menghina, kerana anggap tidak sesuai, tidak relevan, tidak macam-macam alasan yang tidak munasabah. Kita jangan ikut golongan-golongan yang telah sesat ini. Kita hanya ada satu peluang saja dalam sekali seumur hidup. Kita hanya diberi sekali saja nyawa. Yang telah mati sesat berjuta-juta, yang telah mati membelakangkan hukum Al-Quran berbilion-bilion. Kita sekarang ada pilihan untuk mati dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita mati dalam keadaan kita redha kepada Allah, Allah redha kepada kita. Kita nak dapat redha Allah, kita kena jadi seorang budak yang dengan ayahnya sentiasa taat dan patuh. Kena ikut segala perintah, jaga hati ibu bapa dia, jaga hati orang tua dia. Taat segala perintah yang tidak salah, menolong pada ketika ibu bapanya susah. Kita gitu juga sekarang Islam dalam keadaan tertekan. Islam sekarang duduk di bawah. Islam sekarang dalam keadaan kalah. Islam sekarang dalam keadaan orang benci, orang tak suka. Maka kita tetap akan beri pertolongan kepada Islam. Walaupun dengan harga yang begitu mahal seperti berkorban diri, hilang harta benda dan seumpamanya. Kita telah berjanji di akhirat, di dalam alam arwah itu, bahawasanya kita akan tetap menolong agama Allah bila kita telah diturunkan ke dunia. Kita jawab dulu bila ditanya alastu bi rabbikum, qalu syahidna. Adakah kamu akan menyembah aku, mempertuhankan aku, akan hanya tunduk pada kerajaan aku bila aku hidupkan kamu di dalam dunia? Kita semua telah menjawab di alam arwah masa duduk belakang sulbi itu Adam. Benar wahai Tuhanku, bila kami turun ke dunia, kami semua akan patuh hanya kepada kerajaanmu. Sekarang kita telah ada pada tempat yang kita dulu telah berjanji ribuan juta tahun dahulu. Maka tunaikanlah janji kita. Kita tolong agama Allah, kita tolong apa saja yang berkait dengan Islam. Kalau kita kepakat
pakat pergi. Kalau orang buat masjid, kita pakat peramaikan masjid. Orang jadi tok imam, kita tolong jadi makmum. Orang jadi tok bilal, kita tolong jawab azan dan penuhkan surau dan masjid. Orang tolong jadi ulama, tolong jadi tok guru, penceramah, kita tolong jadi pendengar. Apa jua, semuanya kita libatkan diri dan betulkan diri-diri kita yang tidak betul dalam masalah-masalah yang berkait dengan anak isteri kita. Jangan biarkan anak kita menjadi hanyut seperti anak-anak yang telah hanyut. Jangan biarkan isteri kita dalam keadaan tidak terurus auratnya, mengikut kehendak selera hati. Kita kena betulkan semua keadaan ini, kerana pasti kita akan ditanya satu demi satu dengan segala nikmat. Kereta kita Tuhan akan tanya di akhirat nanti. Telinga kita Tuhan akan tanya di akhirat nanti. Duit kita Tuhan akan tanya di akhirat nanti. Segala-galanya. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian di hari mahsyar nanti, kamu semua latus'alunna, bukan lagi gurauan, pasti akan kena tanya daripada segala nikmat yang telah kita kecapi. Banyak benar nikmat yang telah kita ambil. Maka kita bimbang, kita tak dapat jawab. Jangan bimbang, kita ada lagi ruang di hadapan kita. Bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah daripada segala dosa kesilapan yang telah lalu. Buangkan sifat angkuh kita. Kita hadir majlis-majlis ilmu. Kalau ada majlis-majlis ulama, kita beri perhatian. Jangan buat lebih kurang dengan majlis-majlis ulama. Orang yang buat lebih kurang dengan majlis-majlis ulama, Allah Ta'ala akan tutup hatinya menjadi kelabu. Walaupun semayang 5 waktu, hati menjadi gelap. Walaupun semayang tak tinggal, matanya menjadi tertutup kepada kebajikan. Lepas tu kita kena raih majlis-majlis yang memberi kepada kita infak yang baik di dalam kehidupan. Kita ingat beberapa perkara. Harta hendaklah kita cari daripada sumber yang halal, dibelanjakan kepada apa yang dituntut dalam Islam. Jangan kira ramai ni, haram pun bahang jugalah, bukan sama-sama, sekali-sekala. Jangan tiap-tiap 5 sen yang kita ambil akan ditanya, sekian ribu bulan mu ambil duit RM10 daripada mana? Sekian ribu bulan mu ambil membeli satu barang, akad jual beli ke tidak? Hak ni haram ke tidak? Hak ni mana resiknya? Hak ni ambil daripada mana? Hak ni tujuan mana? Hak ni kabel lagu mana pula? Hak ni macam mana lobby? Sudah kerja kita. Susahlah hati kita di akhirat nanti. Maka 2 lagi perkara kita nak sebut. Yang pertama, kita kena tolong Islam, walaupun dengan susah dan payah, kerana Allah telah beri kepada kita begitu banyak kemudahan. Dulu kita tak ada kerja, Tuhan beri kerja. Tak ada motor, beri motor. Tak ada kereta, beri kereta. Sekarang macam-macam kemewahan dah ada. Cuma kita tunggu, Tuhan tunggu kita balas budi yang begitu banyak. Maka kita jangan sia-siakan bagi umur yang masih ada. Yang akhir sekali kita kena ingat bahawasanya perjalanan kita ini adalah tepat satu perhentian baru. Bukan berhenti di sini, tetapi banyak lagi perjalanan kita. Kita ada 5 alam. Alam arwah, alam kandungan ibu. Sekarang alam syahadah. Yang keempat alam barzakh. Yang kelima alam kiamah. Ada 2 lagi alam yang kita kena transit, kita kena singgah. Maka sebelum kita pergi kepada alam yang di hadapan, kita kena bawa sungguh-sungguh segala bekal, duit banyak-banyak untuk kita dapat belanjakan di alam yang selepas daripada ini. Bukan duit yang ada gambar agung tu, tetapi dengan baca Quran. Baca Quran dan bersedekah menjamin cerah kubur. Kalau kita baca Quran, kita banyak bersedekah, dalam kubur cerah. Tapi kalau tidak ada amalan, dalam kubur gelap. Walaupun kita ketua pengarah TMB Malaysia Berhad, kalau kita tidak ada amal, gelaplah kubur kita. Walaupun kereta kita 5-60 buah, kita akan dikepik oleh kubur apabila kita tidak menunaikan kewajipan-kewajipan dalam beragama. Batulah kita tengok kawan-kawan kita yang telah terpesong, yang telah terlalai. Memang pada zahirnya kita sebut tentang keburukan mereka, tapi pada batinnya wajib ada kasih sayang dalam hati kita. Kita kena cuba, kita kena buat macam mana cara untuk membetulkan keadaan kawan-kawan kita, anak isteri kita, supaya semuanya dapat masuk dalam syurga Allah. Tidak ada seorang pun yang bernama Islam masuk dalam neraka Allah. Inilah cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harap kehadiran kita pada malam ini Allah berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda, pahala yang menguntungkan kita. Ini yang dikatakan sebagai suatu saham yang tetap wajib memberi untung kepada kita, saham akhirat. Iaitulah kehadiran kita pada malam ini sebagai suatu majlis ilmu yang Nabi sebut bahawa kita mendapat
kemohonan ampun dan doa rahmat daripada para malaikat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk dapat kita baiki Islam kita, supaya telah kita baiki rumah dan kenderaan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita sempat qada segala kewajipan yang kita tinggal, kita sempat bertaubat, dan kita sempat belajar ilmu-ilmu agama. Hendaknya kita mati dalam keadaan sempat, dalam keadaan dapat mengetahui segala akidah, segala halal dan haram, menjadi umat yang dikasihi oleh Allah, menjadi umat yang ditunggu-tunggu oleh Nabi di kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi